Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa wan nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahu wahdahu la syarika lah, Muhammadan abduhu wa rasuluh. Tawajjah haitsu syi'ta fa innaka mansur, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, terima kasih kepada saudara pengacara majlis yang berbahagia Tuan Haji Muhammad Bahrin Bakri, Ketua Pegawai Operasi Wakaf An-Nur Corporation Berhad. Yang bahagia Tuan Haji Zamri Nurani, Pengurus Besar Wakaf An-Nur Corporation Berhad. Yang bahagia Tuan Rosli Mentol, Ketua Kampung Sungai Keluang. Yang bahagia Tuan Haji Rosli Syamsuddin, Timbalan Pengurusi Surau Haji Zubir Ringit. Ketua Penghulu, Ketua Kampung, Ahli Jawatan Kuasa Surau, para asatizah, ayahanda-ayahanda saya, bonda-bonda saya, abang-abang, akak-akak, adik-adik, hadirin, hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kita rafa'kan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kerana pada malam yang mulia ini sama-sama dapat kita beriktikaf di dalam rumah Allah ini. Selain daripada kita beribadah, kita dapat mengeratkan tali silaturahmi di antara kita, dan kita dapat berkongsi ilmu, dapat berkasih sayang. Moga-moga pertemuan kita pada malam ini mendapat rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Agak garibah. Madicing, alhamdulillah. Yang tadi Tuan Pengurus ngomong Jawa, saya ngomong Bugis lah, sitik-sitik wae lah. Alhamdulillah, dulu sekolahnya pun di bersebelahan daerah kita lah, daerah Batu Pahat. Di sekolah agama Arab, Bugisiah, Tampuk. Bolehlah cakap Bugis sikit-sikit lah. Lama-lama pening nanti saya. Okay, alhamdulillah, sidang pendengar mati Allah sekalian. Terlebih dahulu sampaikan salam takzim daripada Al-Fadil Syekh Tuan Kadi daerah Batu Pahat yang tidak dapat hadir pada malam ini kerana beliau ada program yang lain di pusat pemindahan pusat pemindahan sementara banjir di Masjid Parit Puasa. Alhamdulillah, tahun ini berlain dengan tahun-tahun yang sudah. Masjid pun dijadikan pusat pemindahan sementara. Subhanallah. Masjid yang dulunya solat subuh kan berapa kerat sahaja. Alhamdulillah, dalam ujian COVID yang lepas, orang nak datang masjid, datang surau ada hadnya. Kan? Dah buka sekatan pun macam tak ramai yang datang. Sekarang Allah bagi tentera
air, kan, melimpah ruah di daerah kita Batu Pahat ini, alhamdulillah. Mungkin antara salah satu hikmahnya, kan, dapatlah beriktikaf, dapatlah istiqamah jaga solat 5 waktu sehari semalam. Alhamdulillah. Sidang pendengar mati Allah sekalian, puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana di kawasan kita ini alhamdulillah dijauhkan daripada musibah banjir. Jiran kita di Sengarang pun diuji dengan banjir. Ada 2 pusat pemilihan banjir dibuka di kawasan Sengarang sana, Sekolah Kebangsaan Parit Kadir dan Sekolah Kebangsaan Sengarang. Kita alhamdulillah, yang mana kita nak banyakkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala, semoga apa? Kan kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala terlalu banyak. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kan jikalau kamu hitung-hitung nikmat Allah, la tuhsuha, tidak terhitung banyaknya, tidak ternilai banyaknya nikmat yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita. Yang mana alhamdulillah malam ini pun kita didatang kan khas daripada sahabat-sahabat se-Islam kita daripada Johor Bahru, untuk sama-sama kita berkasih sayang, untuk sama-sama kita berkenal-kenal dengan Wakaf An-Nur ini, untuk sama-sama kita berinfak, sama-sama berwakaf. Moga-moga jariyah itu, kan, jariyah itu menjadi apa? Sentiasa mengalir. Jariyah itu menjadi kebaikan dalam diri kita. Sedang pendengar mati Allah sekalian, itulah kehidupan. Ada masa kita ceria, kita ketawa, kan, kita berduka cita, dan itulah kehidupan. Itu manusia, asam garam dalam kehidupan, fitrah dalam kehidupan kita. Yang mana alhamdulillah bila mana Allah uji kita dengan musibah, kan, perlu kita ucapkan kalimah apa tuan-tuan puan-puan sekalian? Istirja'. Istirja' ni apa? Kita balikkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembalikan, pulangkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita semua tahu bila mana diuji, kan, kita akan selalu ucap apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kan sesungguhnya kita ini milik Allah, dan kepada Allah jugalah kita akan dikembalikan. Dalam cerita berduka cita, sedih, gembira, kita jangan lupa pergantungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajar kepada kita satu doa yang mana bila mana ditimpa musibah, dan doa ini diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabatnya Abu Salamah. Kan satu ketika Abu Salamah berjumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan diajarkan doa ini. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, berilah ganjaran atas musibah yang menimpa diriku. Wa akhlif li khairan minha, dan gantikan musibah itu dengan perkara yang lebih baik. Allahu Akbar. Cantiknya doa tadi. Kan, kita kalau tak ya Pak Haji, kan, bila mana ditimpa musibah, ada je yang tak kena dalam diri kita, kan, sakitkan hati kita, sakitkan pandangan mata kita, kan, na'udzubillah, takut-takut, kan, cicak kobeng yang kita sebut, selain daripada anjing lah, kan, na'udzubillah min zalik. Ini nak balikkan diri kita pada Allah Subhanahu wa taala, pergantungan kita. Dan doa itu diajarkan kepada isteri Abu Salamah. Dan satu ketika suaminya meninggal dunia, Abu Salamah meninggal dunia,
dan isterinya mengamalkan doa yang diajarkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Diamalkan, dibaca doa tadi, dan alhamdulillah ternyata Allah kabulkan permintaan isteri sahabat baginda tadi. Allah kabulkan, yang mana Allah gantikan dengan suami yang lebih baik. Allah gantikan dengan siapa, tuan-tuan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itulah Ummu Salamah, salah seorang isteri baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, berilah ganjaran atas musibah yang berlaku pada diriku. Kan, ketika Abu Salamah meninggal dunia, ujian pada Ummu Salamah, kehilangan suami, tak ada tempat pergantungan. Kan? Bila mana diamalkan doa itu, dibaca doa itu, alhamdulillah dikabulkan doa itu, digantikan dengan perkara yang lebih baik, digantikan dengan insan yang terbaik di alam semesta ini, iaitu baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sidang peringatan Allah sekalian, itu beberapa selingan untuk sama-sama kita muhasabah diri kita, yang mana saudara se-Islam kita mungkin ada yang saudara maranya di Seri Medan sana, kan, ada di Parit Sulong sana, ada di Yomping, di Parit Yani sana, kan, yang mana alhamdulillah kami di Pejabat Qadi daerah Batu Pahat, bila mana berlaku musibah, bila mana berlaku yang kita lihat baru-baru ini banjir, kan, kita di Pejabat Qadi diamanahkan untuk membawa ataupun tugasannya lebih kepada kerohanian. Kita tahu ada PPS baru yang buka. PPS ni Pusat Pemindahan Sementara. PPS, Pusat Pemindahan Sementara dibuka. InsyaAllah kita akan ke situ. Yang pertama kita lihat apa? Ada tak tempat solat di situ? Contohnya di SK Sekolah Kebangsaan, sekolah menengah ataupun sekolah agama, alhamdulillah kita ada musalla di sekolah itu. InsyaAllah tak ada masalah. Contoh yang terbaru ini, SJKC pun dijadikan PPS. Sekolah jenis kebangsaan Cina pun dijadikan PPS juga. Kerana apa? Allahu Akbar. Kan? Di sekolah SJKC Seri Medan bersebelahan dengan Sekolah Kebangsaan Seri Medan. SJKC itu dinaik, tempat pindah banjir pun naik air. Maka pindahlah mereka ini kali kedua, naik truk, naik lori, kan? Betapa besarnya ujian mereka, kan? Pindahnya di mana? Di SJKC Taman Maju, dekat dengan Ion Beach sana. Kita nak lihat di sini apa? Rahmat kasih sayang Allah ini sangat-sangat besar. Hebatnya Allah Subhanahu Wa Taala ini, pasti kita yang manusia ini terbatas fikiran kita nak fikir apa hikmah di sebalik banjir ini. Kalau ikut ceritanya, banjir besar 2006 ni, ini lagi besar dari 2006. Ikut cerita sahabat-sahabat di Medan sana, sebelum empangan dibuat di kawasan sana, tahun 86 pun berlaku banjir besar. Ini lagi besar. Subhanallah. Yang kita lihat sampan-sampan kilo yang dibuat daripada batang-batang kayu. Ini kenderaan yang dulu disimpan tu, tahun-tahun dulu 80-an 90-an disimpan. Sampan-sampan ni yang baru ni, banjir baru ni dikeluarkan semula. Kenderaan yang hebat ni. Kalau ada yang dapat WhatsApp, ada tulis satu gambar di Masjid Lapis Bangas. Masjid Lapis Bangas di kawasan Seri Medan lah. Bagaimana kilo tu diguna untuk mengambil mangsa, dihantar bekalan-bekalan makanan di masjid. Masjid Parit Lapis Bangas tu tinggi, macam pulau dah. Itu pun dijadikan
PPS sementara, Pusat Pemindahan Banjir. Sedang peringatan Allah sekalian, syukur, alhamdulillah, kita di Johor ini ada satu badan korporat iaitu Wakaf An-Nur yang sama-sama dapat membantu kita, memudahkan urusan kita untuk berwakaf. Kan? Untuk sama-sama yang mana kita dengar tadi, hasil daripada sumbangan-sumbangan wakaf itu, jariyahnya sama-sama kita berkongsi kepada saudara se-Islam kita yang ditimpa musibah banjir di daerah Batu Pahat ini. Alhamdulillah, syukur tahniah saya ucapkan. Dan yang paling penting, kita bersyukur kenapa? Alhamdulillah, kita masih lagi berada di dalam bulan Sya'ban. Allahu Akbar. Dan kalau ikut kalender 22 hari bulan, insya-Allah. Tengok anak bulan dia Tuan Haji. Dan 23 hari bulan kan dijangka kan bulan 1 Ramadan, hari Khamis kan, seminggu lagi lah kita ingat kan. Anak-anak kita tengah huri-huri di rumah, dah cuti hampir sebulan. Ni hari Ahad ni dah mula naik sekolah ya adik, jangan lupa bangun pagi. Kan, nanti hari Khamis insya-Allah cuti lagi. Dan hari Ahad insya-Allah kita di Johor pun dapat cuti umum lagi satu hari. Sedang peringatan Allah sekalian, bila mana kita cerita bulan Ramadan, kan, sebelum masuk Ramadan ni, apa yang perlu kita buat? Muhasabah dulu kita. Nak muhasabah apa ibu-ibu ayah-ayah? Lihat Ramadan yang lepas, lihat Ramadan yang telah berlalu. Betul tak? Kita ini mengambil sebanyak mungkin peluang munafaat di dalam bulan Ramadan itu. Ini alhamdulillah, syukur ni kerana apa? Kan kita hampir bertemu bulan Ramadan. Allah masih pinjamkan kita nyawa lagi di dalam penghujung bulan Sya'ban ini untuk bertemu Ramadan. Syukur sangat-sangat. Dan yang perlu kita muhasabah diri. Lihat yang lepas, kan kita khatam Al-Quran berapa kali? Ataupun berapa juz Al-Quran yang kita telah baca? Ataupun berapa banyak helaian yang kita telah baca? Muhasabah diri kita. Ataupun langsung tak baca, na'udzubillah min zalik. Hebatnya Ramadan ini, di situ Allah turunkan Al-Quranul Karim. Hebatnya Ramadan ini, di situ Allah berikan kita satu malam, iaitu malam Al-Qadar. Hebatnya Ramadan ini, sebulan di dalam bulan Ramadan, Allah tutup pintu neraka dan Allah buka seluas-luasnya pintu syurga. Rahmat kasih sayang kepada kita. Hebatnya bulan Ramadan ini, dalam sirah peperangan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, banyak kemenangan-kemenangan yang dikecapi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam bulan Ramadan. Hebatnya bulan Ramadan ini, adanya solat sunat tarawih. Allahu Akbar. Yang mana kita kadang-kadang nak solat sunatnya pun qabliyahnya, ba'diyah, kadang-kadang tinggal. Ini bulan Ramadan, Allah beri sebanyak mungkin. Yang mana tak ada dalam bulan Sya'ban. Jangan esok lepas Isyak mengada tanya Pak Imam, Pak Imam, boleh tak kita buat praktikal solat tarawih? Kan? Kalau dah kenapa? Kan tunggu 3 kali Jumaat dah nampak. Kan nak mengada-ngada, tak ada. Dalam bulan Ramadan itulah hanya solat tarawih. Bulan lain tak ada solat tarawih. Alhamdulillah. Dalam Ramadan juga, hebatnya Ramadan ini, di situ Allah akan lipat gandakan pahala-pahala amal soleh kita. InsyaAllah kita bagi wang pada Ustaz insyaAllah.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Sudah perhimpunan Allah sekalian, insyaAllah kita sambung lagi perkongsian ilmu kita pada malam ini, yang mana banyak kelebihan-kelebihan di dalam bulan Ramadan yang Allah berikan kepada kita, umat akhir zaman dan umat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ikut apa namanya, daripada pihak GPS yang di Medan sana, kalau kita lihat banjirnya insya-Allah dalam tempoh seminggu lagi akan betul-betul surut. Betul-betul surut dalam tempoh sebulan lagi. Sama-samalah kita doakan mereka ini diberi kekuatan nak beribadah, nak berpuasa, nak kemas rumah, nak buat persiapan. Ini anak-anak sekolah ni, hari Ahad ni banyak lagi PPS, sekolah-sekolah yang dijadikan tempat pemindahan banjir. Moga-moga berkat kesabaran mereka dan kita semua ini diuji dalam bulan Ramadan dengan musibah banjir itu, dan moga-moga Allah kabulkan segala hajat-hajat mereka, permintaan-permintaan kita, yang mana inginkan kita ini jadi suami yang soleh, isteri yang soleha. Begitu juga anak-anak yang menjadi penyejuk mata kepada kita semua. Banyakkan berdoa di dalam bulan Ramadan yang penuh kemuliaan ini. Sidang peringatan Allah sekalian, Rasulullah SAW ditanyakan soalan pada sahabatnya, ayu sadaqah afdal, sedekah apa yang paling afdal? Dan baginda Rasul SAW menjawab apa? Sedekah fi Ramadan, sedekah pada bulan Ramadan. Allahu Akbar. Yang mana direzekikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita mampu ikutlah. Dalam bulan Ramadan ni kita dah asingkan siap-siap keuangan kita untuk apa? Contoh, nak jamu orang berbuka puasa. Contoh tahun lepas
Haji berapa puluh orang yang kita sponsor untuk berbuka. Adalah 3 orang contoh. Tahun ni jangan kurang pula, harap-harapnya naiklah 5 orang, kan, 10 orang contoh. Dan ataupun yang lebih mudah, kan, kita boleh tanya pihak masjid dan surau. Contoh, kan, tahun lepas untuk satu kepala berapa RM kita nak nisbahkan yang berbuka puasa. Kan tahun lepas RM5 saja. Murahnya RM5. Tahun lepas kan Minur Rahmah kata dia lah. Contoh. Tahun ni berapa? Ini RM12 tahun ini. Satu kepala yang berbuka puasa. Contoh. Kita bagilah beberapa ikut kemampuan kita, dan kita lebihkan lagi, gandakan lagi sedekah kita di dalam bulan Ramadan. Gandakan lagi sedekah kita dalam bulan Ramadan. Dan kerana apa? Allahu Akbar, banyak fadilat-fadilat yang mana bila kita menjamu orang berbuka puasa. Dan dalam Islam, kan, kita pun orang Jawa ni, kan, kalau kita di Johor ni contoh, cerita bab makan, sedekah orang makan ni, alhamdulillah, kan, tak lokek kita. Kan, orang tua kita ajar apa, kan, orang datang rumah kita bagi makan, kan, tengah hari bagi makan, nak balik bagi makan, kan, siap bontrot lagi, kan, siap berkat lagi. Jangan lupa. Okey, sedang peringatan Allah sekalian, perbanyakkan sedekah di dalam bulan Ramadan. Contoh tahun lepas, kan, asyik sedekah apa? Kuih, kan, air tahu, cedok, kan. Tahun ni buatlah kelainan. Beli ayam bakar, kan, 2 kali bakar. Yang jualnya siapa? Pak Bakar. Dan hangus ayam tu 2 kali bakar lah. Ireng rentong ayamnya. Kan, bagi pada jiran tetangga kita, bertukar-tukar juadah. Dan kita pun patut-patutlah dia orang bagi kita tipen yang agak sederhana. Kita jangan balik dengan piring kecil, kan, ataupun mangkuk dadih yang kecil tu je. Dan jiran kita ada anaknya pun duduk situ, cucunya pun duduk situ, kan. Ya agak-agak patut-patutlah Tuan Haji perbanyakkan sedekah di dalam bulan Ramadan. Yang sini yang peringatan Allah sekalian, saya nak kaitkan satu hadis baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ambil fadilat di dalam bulan Ramadan ini, iaitu saya nak minta kita semua ini supaya apa? Ada motivasi di dalam baca Al-Quran, mengaji. Kan? Ni Al-Quran yang atas almari itu dah turunkan ke belum? Ataupun masih berabuk lagi? Allah Akbar. Bawa turun Al-Quran tu. Ni lepas habis tarawih, hari terakhir tu dah sorokkan Quran di almari, kan. Bawalah turun Quran tu. Kasihan Quran tu duduk berabuk di atas almari sana. Kan Al-Quran. Jadikan hadis Rasulullah SAW ini sebagai apa? Pemangkin semangat kita, motivasi dalam diri kita untuk apa? Selalu mengaji. Iaitu hadis Rasulullah SAW, Al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah. Walladhi yaqra'ul Quran wa yatata'ta'u fihi wa huwa syakkun alaihi wa huwa alaihi syakkun lahu ajran. Saya ulang sekali lagi. Al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah. Walladhi yaqra'ul Quran wa yatata'ta'u fihi wa huwa alaihi syakkun lahu ajran. Baik. Hadis Rasulullah SAW, al-mahiru bil Quran. Mahir. Apa itu mahir? Dalam bahasa Melayu kita ada perkataan-perkataan yang kita ambil daripada bahasa Arab. Contoh yang tadi tu, kalau saya tak terjemahkan, kan, tuan-tuan puan-puan mesti dah tahu apa itu mahir. Saya ni mahir dalam bidang pertukangan,
Mahir dalam bidang masakan, boleh memasak. Mahir, ada ilmu dalam satu bidang. Al-mahiru bil Quran, siapa yang mahir dengan Al-Quran, siapa yang ada ilmu tentang Al-Quran, boleh baca, kan? Tajwidnya pun dijaga, hak-hak hurufnya diberi, panjang pendeknya dijaga. Maksudnya apa? Orang ini ada ilmu tentang Al-Quran, mahir dengan Al-Quran. Apa ganjarannya? Ma'as safaratil kiramil bararah. Mereka ini akan bersama-sama para malaikat-malaikat Allah Subhanahu Wa Taala di syurga sana. Ustaz, bagaimana pula dengan saya ni Ustaz? Bacanya pun ya Allah merangkak-rangkak. Itu yang bila tadarus kan, minta maaf lah, kan? Orang dah habis satu muka, kita satu baris pun merangkak-rangkak. Itu yang hari pertama okey, sampai hari ketiga dah malas nak join tadarus, kan? Balik kita. Kenapa? Mungkin lambat baca Qurannya. Ustaz, bagaimana pula dengan saya ni yang tergagap-gagap, merangkak-rangkak, bacanya ya Allah lambat? Mungkin di sini ada yang perasaannya begitu. Tapi jangan risau ibu-ibu, ayah-ayah, kerana apa? Rasulullah SAW sambung lagi dalam hadisnya. Wallazi yaqra'ul Qur'an wa yatata'ta'u fihi wa huwa alaihi syakkun lahu ajrani. Dan mereka yang membaca Al-Quran. Golongan pertama tadi yang ada ilmu tentang Al-Quran, boleh baca, boleh mengaji. Dan golongan yang kedua ini kita lihat, mereka ini baca Qurannya merangkak-rangkak, tergagap-gagap, terbata-bata, payah, susah, lambat nak sebut perkataan demi perkataan di dalam Al-Quran. Wa yatata'ta'u fihi wa huwa alaihi syakkun lahu ajrani. Dan golongan yang kedua ini yang merangkak-rangkak, terbata-bata, lambat bacaannya dalam Al-Quran, tetapi ingat, Maha Pemurahnya Allah Subhanahu Wa Taala kepada mereka ini, Allah beri ganjaran ajrani, 2 ganjaran di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ibu-ibu, ayah-ayah, ganjaran yang pertama apa? Kerana membaca Al-Quran itu muta'abidan bitilawatuhu. Membaca Al-Quran itu dikira sebagai satu ibadah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ganjaran yang kedua kerana apa? Kerana saking semangat je nak baca Quran, kan? Semangat je, kuatnya, jihad dia nak baca Quran. Tak apalah orang nak kutuk aku pun kutuklah. Orang nak kata aku, katalah. Yang penting niat aku betul, nak perbaiki diri aku sendiri. Kenapa tuan-tuan? Takut kita balik bertemu Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan apa, ibu-ibu, ayah-ayah? Kita tak pandai baca Quran. Alhamdulillah. Kita tak pandai mengaji. Kita tak pandai sebut Allah, Allah, Allah. Na'udzubillah min zalik. Kerana apa? Kita semua ni akan dipersoalkan. Ya fulan, aku pinjamkan nyawa sekian pada engkau, 60 tahun, 70 tahun, 30 tahun, 20 tahun pada engkau. Apa yang kita lakukan? Apa yang kau buat dengan agama aku ni? Kan? Adakah ke arah kebaikan ataupun sebaliknya? 60 tahun Allah pinjamkan nyawa pada kita. Na'udzubillah. Takut-takut balik bertemu Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan tak pandai mengaji. Ibu-ibu, ayah-ayah, peluang yang Allah berikan pada kita ini, jangan kita alpa, lalai dan leka. Kerana apa? Maha Pemurahnya Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pandai mengaji
ada ilmu tentang Al-Quran, ada ganjaran yang tersendiri. Golongan yang kedua tadi, mungkin dulu sibuk apa? Sibuk pergi mancing lah, pikat burung lah, jebak burung lah, sibuk cari harta, tanahnya berpuluh-puluh ratus-ratus ekar lah. Maksudnya saya nak kaitkan dengan yang tak mengaji tadi, yang pemurah, yang bersedekah, alhamdulillah. Sidang peringatan Allah sekalian. Jadikan hadis tadi sebagai apa? Motivasi dalam diri kita. Muhasabah diri kita ni. Kenapa? Nak masuk bulan Ramadan lepas, apa yang ada yang tak kena dalam kehidupan aku. Muhasabah, perbaiki. Oh, mungkin yang lepas aku ni kurang mengaji. Oh, Ramadan yang lepas aku kurang bersedekah. Ramadan yang lepas kita sebagai ayah-ayah contoh kurang duduk di dapur, tolong ibu-ibunya memasak contoh, Ramadan kali ni buatlah perubahan. Bila mana Allah masih izinkan kita berada di sini supaya apa? Kita ni nak buat yang lebih baik daripada tahun-tahun yang lalu. Moga hari esok lebih baik dari hari ini. Buat yang lebih baik. Muhasabah diri kita. Berubah ke arah yang lebih baik. Kerana apa? Itulah kemuliaan Al-Quran Al-Karim. Kemuliaan bulan Ramadan. Oleh itu, saya ajak diri saya, ibu-ibu ayah-ayah sekalian, kita Ramadan kali ini buatlah sehabis mungkin. Fastabiqul khairat. Berlumba-lumba untuk melakukan amal-amal soleh. Berlumba-lumba untuk melakukan amal-amal kebajikan. Supaya apa? Allah pandang kita dengan pandangan rahmat kasih sayangnya. Sini peningan mati Allah sekalian. Dalam hadis tadi kita kaitkan. Bukan hanya anak-anak kecil tu yang kena belajar, yang kena mengaji, tidak. Utlubul ilma minal mahdi illal lahdi. Carilah ilmu sejak dari apa? Kamu di dalam buayan lagi sehingga ke liang lahat. Dalam cerita pendekar bujang lapuk, contoh, ada Sudin, Aziz dan Ramli. Dalam cerita pendekar tu ada seorang cikgu. Siapa nama cikgu tu? Cikgu Murni ke Cikgu Ros? Cikgu Ros. Cikgu Murni tu dalam cerita apa ibu-ibu? Haji Bakhil, tak hidung masin. Cikgu Ros. Cerita Ramli, Aziz dan Sudin ni, ni untuk apa ibu-ibu ayah-ayah? Ni kita ni, wes tuek pun jangan nak belagak. Wes tuek pun pergi belajar mengaji. Ada ruang, peluang cari ilmu. Ada ruang, peluang tingkatkan darjat ilmu kita. Jangan statik je. Belajar. Belajar tak kira umur, tak kira usia. Tahu di situ ada kelas agama, kelas mengaji, kelas fardu ain. Lapangkan masa. Pergi cari ilmu. Kenapa? Ni. Taman-taman syurga Allah Subhanahu wa taala. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu tariqan bihi ilal jannah. Siapa yang menempuh satu jalan untuk mencari ilmu, nescaya Allah akan permudahkannya jalan untuk ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini tak ada cerita peringkat usia pun, tapi niat kita nak cari ilmu pengetahuan, nak ada ilmu supaya apa? Dapat dekatkan diri kita pada Allah Subhanahu wa taala. Ada ilmu untuk apa? Dapat permudahkan untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sidang peringatan Allah sekalian. Oleh itu peluang yang Allah berikan pada kita dalam penghujung Sya'ban ini, perbanyakkan doa. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan.
Kan Ramadan ini juga disebut sebagai apa? Bulan yang penuh barakat. Kan? Bulan yang penuh kemuliaan, penuh keberkatan. Barakahnya di dalam bulan Ramadan. Barakahnya apa? Kalau orang Arab sebut apa barakah? Pergi ke satu kawasan padang pasir, dinampak satu tadahan air. Itu disebut sebagai apa? Birkun, oasis, satu tempat tadahan air. Di situlah tempat pedagang-pedagang singgah, kan, unta, kuda, haiwan-haiwan semua nak ambil apa? Barakah, nak ambil keberkatan, ziyadatul khair, keberkatan, barakah daripada takungan air itu. Itu orang Arab, birkun, satu takungan air. Dan kita pun barakah, Ramadan al-mubarak. Oleh itu jawatan kuasa jangan lupa balik nanti bagi barakat, kan, barakah. Semoga berkat kepada ni sahabat-sahabat kita nak balik ke Johor Bahru sana. Sedang penikmati Allah sekalian, oleh itu kan saya nasihatkan diri saya, kan, ibu-ibu, ayah-ayah kita semualah, doalah untuk saudara mara kita di sanalah yang ditimpa musibah, supaya apa? Mereka ini diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk beribadah. Mereka ini diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk apa? Perbaiki diri mereka. Hikmah di sebalik ujian, hikmah di sebalik musibah itu, kita sebagai seorang manusia kan kadang-kadang tak mampu nak lihat dengan mata kasar kita, tak mampu nak sampai di akal kita apa agaknya musibah ini, ujian yang Allah ingin berikan pada kita. Oleh itu kita yang syukur kita berada di sini, tingkatkanlah keilmuan kita, ibadah kita, kesyukuran kita pada Allah Subhanahu Wa Taala, dan jangan lupa untuk sama-sama kita berzakat, kita berwakaf, kita bersedekah. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala permudahkan segala urusan kita, ahli keluarga kita, dan masyarakat kita di dunia dan di akhirat. Amin. Allahumma amin. Mungkin itu saja perkongsian ilmu daripada saya. Moga-moga ilmu yang kita kongsikan ini sama-sama dapat kita amalkan dan sampaikan, dan moga-moga ianya menjadi jariah dalam kehidupan kita, dan moga suatu hari nanti kita akan bersaksi di antara satu sama lain. Kerana apa? Kita berada di dalam majlis ilmu ini, kita berada di dalam rumah Allah ini untuk berkasih sayang. Minta maaf daripada saya sekiranya terkasar bahasa, tersilap bicara. Sekali lagi terima kasih kepada Wakaf An-Nur yang alhamdulillah pada hari ini sama-sama berada di surau kita ini. Moga-moga ukhuwah yang terjalin ini dipandang oleh rahmat kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum, wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.